أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala bersama tuan-tuan. Pada hari ini kita dalam slot ulang kaji halaman 125 hingga 129. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, dengan panduan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan umur yang Allah pinjamkan untuk kita mengisi al-asr yang Allah pinjamkan kepada kita dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan mengingati dengan kebenaran dan juga mengingati dengan sabar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Amir Rahman Abbas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Halan Ustaz ya kepada program My Quran Time pada hari ini. Dan juga Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Ustaz akan bergabunglah ni ya dengan Ustaz Amir Rahman ya. Saya dapat rehat sikit hari ini. Untuk sama-sama kita mengulang haji bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita semalam sudah pun bersama dengan Ustaz Syamsul ya semalam untuk diskusi halaman 125 hingga halaman 127, sempat 3 halaman yang kita ulang kaji semalam. Hari ini kita mula kembali ayat 1 ataupun halaman 125 hingga kepada halaman 129 insya-Allah. Moga-moga ini menjadi asbab untuk kita lebih memahami ayat-ayat daripada hujung surah Al-Maidah dan kita pergi kepada awal suratul An'am, surah yang ke-6. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Amir Rahman dalam perbincangan kita nak juga kita mengulang kaji tajwid ya. Mungkin ada 1-2 persoalan yang mungkin tuan-tuan ingin ajukan dan mungkin Ustaz Tirmizi pun ada sesuatu yang kita nak bincangkan Ustaz ya, untuk kita lebih memahami tentang bagaimana bacaan dan juga kefahaman ini penting untuk kita sama-sama dapat beramal dengan Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita lihat kepada halaman 125 bila Allah menyatakan wa idza qila lahum ta'alu ya, apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka ini? Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka menjawab apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba ana. Kami ini cukup dengan apa yang ada, yang kami dapat daripada nenek moyang kami, daripada ayah kami, orang-orang lama kami ikut sahaja. Walaupun sebenarnya mereka tidak tahu ya, ta'alau itu maksudnya daripada tempat yang rendah pergi ke tempat yang tinggi. Jadi sebenarnya bila pergi kepada anzalallah, pergi kepada apa yang diturunkan oleh Allah, bila kita ada Al-Quran sebenarnya kita nampak perkara yang lebih tinggi berbanding orang yang berada di lembah ya. Kalau kita atas bukit, kita yang orang yang tak nampak tu di lembah, dia tak nampak hakikat sebenarnya. Jadi mari sama-sama kita mendengar, membaca bersama ayat 104 dan 105 halaman 125. Kali ini dipimpin oleh Ustaz Amir Rahman, tapi kita mulakan dahulu dengan Al-Fatihah Ustaz. Al-Fatihah pun Ustaz Amir Rahman juga. Okey, baik. Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir Rahman. Jadi ini memulakan majlis kita ulang kaji kita pada hari ini untuk kita sama-sama sedar pada setiap masa kita ini perlu memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bila kita pergi kepada muka surat 128 nanti kita akan bertemu sekali lagi alhamdulillah, tapi kali ini dalam surah yang berbeza, surah ke-6 iaitu surah Al-An'am. Dan sebelum kita pergi pada surah Al-An'am, 3 muka surat yang kita telah belajar ulang kaji semalam, salah satunya yang kita nyatakan, yang kita kongsi tadi pada ayat 104 dan ayat 105 berkaitan dengan ta'alau, ya. Ta'alau itu ta'al, mestilah kita cepat-cepat, tapi bukan sekadar cepat daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan, tetapi ke tempat yang lebih tinggi untuk nampak hakikat sebenar tentang kehidupan. Jadi hari ini kita persilakan kepada Ustaz Amir Rahman kita membaca ayat 104 dan ayat 105 Ustaz. Mungkin nanti kalau Ustaz nak menambah komentar pun dipersilakan sekali. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 104 dan 105, ya. Apabila kita melihat bahawa dalam ayat 104 ini Allah menyatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Mereka ikut kepada abauhum itu ataupun abaana, mereka kata sebenarnya Allah kata abauhum, nenek moyang mereka itu sebenarnya la ya'lamuna syai'a, tak tahu sedikit pun, wala yahtadun, tidak diberi hidayah, tidak mendapat petunjuk. Jadi sebenarnya Allah nak menghujah ataupun menafikan apa yang diikuti oleh orang-orang lama tidak semestinya betul, ya. Dan ini juga panduan untuk kita sebenarnya, bahawa kalau kita kata mak ayah saya dulu buat saya begini, itu sebabnya saya jadi orang, contohnya, kita kena ingat kalau katakan ianya ada asas daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah itu okey, tak ada masalah. Tetapi bukan sekadar ikut-ikutan. Malah pada ayat 105 ini, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, kepada diri kamu, ke atas kamu kena jaga diri kamu, ya. Tanggungjawab itu kepada kita, pasal kalau kita tidak jaga sama-sama, mungkin kalau katakan Ustaz Amir Rahman sebagai seorang guru, Ustaz, ya, sebagai seorang ustaz di sekolah menengah, ya, macam mana sebenarnya cara Ustaz untuk
mengajak orang ataupun pelajar-pelajar ni minat pada Quran. Pasal remaja ni dia kalau boleh dekat sekolah menengah ustaz boleh pelajar-pelajar boleh bawa telefon tak? Oh, tak boleh. Tak boleh okey. Jadi kalau tak boleh bawa telefon dah selamat satu dah tu kan. Tapi macam mana nak memastikan pelajar dia minat pada al-Quran? Pasal biasanya remaja-remaja ni tak kisahlah sekolah agama ke sekolah biasa, dia suka huha-huha zaman 16 17 tahun tu. Ya. Baiklah, dia pendekatan untuk pelajar ataupun budak-budak ni, dia juga ada dia punya peringkat dia. Jadi kalau tingkatan 1, tingkatan 2 mungkin cara kita pendekatan kita berbeza dengan tingkatan 4, tingkatan 5 dan sebagainya. Tapi pengalaman kita duduk sekolah di asrama ni, dia perlu ada seiring. Yang pertama perlu ada pencerahan, makna penerangan apa perlunya kita buat, mengapa kita perlu bertaamul dengan Quran, bersama dengan Quran. Yang kedua juga perlu ada penguatkuasaan, iaitu perlu ada ketegasan di situ. Mesti ada diprogramkan, dan jika tak diikut mesti ada hukuman. Maknanya sekian waktu pelajar kena baca Quran dan pelajar kena hafal sekian-sekian ayat. Cukup masa tak dapat, perlu diberi sedikit hukuman sebagai pengajaran. Dan di samping disokong dengan benda-benda yang boleh menarik minat. Jadi itu yang benda tu yang agak kita kena kreatif. Contoh saya cuba dedahkan tentang seni-seni bacaan Quran yang baik, yang menarik, yang berbagai irama, lagu dan sebagainya. Di samping kita beri bahan-bahan daripada YouTube dan sebagainya. Dan alhamdulillah, saya tidak kata ramai, tetapi ada sebilangan yang masuk tingkatan 3, tingkatan 4 tu, mereka sendiri jumpa saya dan kata mereka minat. Qori ini, dan mereka explore, cari pula. Jadi saya kata alhamdulillah, maknanya selepas pada tu dia dah dapat satu minat dia yang kita tak paksa dah. Dia sendiri yang cari. Jadi saya kira dalam kekeluargaan pun begitu. Kalau kita di sekolah, keluarga pun mungkin boleh terapkan begitu, supaya akhirnya kita rasa seronok dan nak bersama dengan Quran. Apatah lagi kalau mereka naik tingkatan 4, tingkatan 5, mereka ada, kalau di sekolah saya ada subjek syariah dan Quran Sunnah. Sikit sebanyak kita ada petikan-petikan Quran yang kita ajar mereka dari segi tafsir dan sebagainya. Dan kita galakkan mereka mencari. Kita belikan di sekolah tu buku-buku tafsir yang ringan-ringan, Jalalain dan sebagainya. Dan alhamdulillah mereka bukan saja baca, tapi mereka juga belajar untuk mengenal kitab-kitab tafsir dan membaca sedikit sebanyak untuk menghayati perkara ni. Dan sebenarnya Ustaz ya, bila cakap tentang membaca, satu perkara yang Ustaz dah laksanakan di sekolah, maksudnya mengajak kepada pelajar-pelajar untuk minat kan. Dari segi kefahaman tadi tu mungkin dari segi tafsir, kalau katakan sekarang ini kita bercakap tentang tadabbur kan. Tadabbur ini memahami secara ringkas. Adakah tadabbur ini ada juga disentuh di sekolah? Ya, tadabbur ni memang satu benda yang termasuk juga dalam kita. Kalau kita di asrama ni, kita ada juga program usrah. Jadi usrah mingguan tu, dalam tu yang mesti adanya ialah baca Quran, tasmi', kemudian tu mentafsir beberapa ayat yang secara ringkas, dan juga yang pentingnya hujung tu ialah apa intipati atau dapatan daripada ayat tu yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita, mungkin sekurang-kurangnya untuk minggu itu. Jadi waktu itu yang kita minta, kalau ikut kita punya program usrah tu, pelajar tu akan beri okey apa masalah dia dan apa yang dia faham pada ayat ini untuk kali ini. Jadi kita harap dengan sedikit sebanyak tu elemen tadabbur tu menjadi asas pada dia, supaya dia keluar nanti dia boleh pergi lebih jauh lah, lebih jauh lagi. Baik, jadi itu ada program-program begitu alhamdulillah. Dan sebenarnya saya kalau dulu di sekolah menengah tu yang terkenalnya ialah debat kan, pertandingan debat antara sekolah-sekolah sekolah asrama penuh ataupun sekolah biasa. Dan menarik sebenarnya kalau katakan ada program tadabbur pertandingan pentadabbur contohnya kan di peringkat sekolah menengah, satu idea yang baik kan. Nanti mungkin kalau dapat dilaksanakan dan akhirnya finalis 10 orang tu beraksi dekat pentas TV Al-Hijrah contohlah kan. Ini perkara yang mungkin bagi cikgu-cikgu yang mengikuti program My Quran Time pada hari ini mungkin masih lagi kita bercuti, tetapi sebenarnya kalau katakan program online diajarkan pada pelajar ini, latih mereka, kemudian kita buat dia pertandingan kan di peringkat online pun okey,
dan kemudian dia punya finalis itu yang dibawa ke pentas TV Hijrah mungkin, dan sekali-sekala nanti Ustaz Tir, kita jemput pentadabur cilik. Pasal kita ada qari cilik yang kita jemput sebelum ni, sekolah menengah daripada sekolah menengah lah setakat ini, tetapi dari segi pentadabur biasanya pakcik-pakcik yang dijemput kan. Okey, jadi mungkin bagi cikgu-cikgu yang mengikuti siaran hari ini boleh war-warkan beritahu, dan kemudian nanti mungkinlah kita boleh buat perbincangan dalam WhatsApp group dulu ke bersama dengan Ustaz Amir Rahman. Ustaz Amir Rahman adalah pengajar di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu ya. Jadi pengalaman banyak, dan mungkin di situ nanti ustaznya kita boleh sambil diajar qari itu diajar juga tadabbur agar mereka ini dapat menjadi duta-duta kecil ya ke hadapan. Baik. Dan usaha ini penting lantaran kalau kita lihat dalam ayat 109 yang pernah dibacakan oleh Ustaz Amir Rahman awal tadi, usaha Rasul ini perlu kita ikuti. Malah kalau sampai di akhirat nanti, yauma yajma'ullahu ar-rusul, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul pada ayat 109, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu, ya. Dan jawab nabi ataupun rasul, kami tidak tahu. Ya, ada beberapa maksud di situ. Satu, kerana memanglah Allah yang tahu perkara ghaib, jadi ini sebagai satu adab Rasul. Tapi yang lebih daripada itu, memang selepas kepergian mereka tidak tahu apa yang berlaku. Dan kita harapkan generasi muda seperti Ustaz Amir bina di Smart Labu contohnya, dan juga ustaz, tuan-tuan, ustaz ataupun cikgu-cikgu yang ada di sekolah-sekolah, kita kena bina ya, agar kita menjadi pengikut Rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu pada ayat 110 diceritakan tentang Nabi Isa pula, ya, tentang Nabi Isa dengan segala mukjizatnya. Dan pada ayat yang ke-112, kumpulan Hawariyun yang bertanya, bolehkah Allah turunkan daripada langit Ma'idatam minas sama. Inilah nama Ma'idah yang menjadi nama kepada surah ini. Jadi kali ini kita nak minta pada Ustaz Tirmizi lah Ustaz ya, ayat 112 daripada surah Al-Maidah ni. Pasal ini nama surah, jadi kena bagi pada Ustaz Tirmizi lah untuk bacakan ayat 112. Memimpin tuan-tuan yang berada di rumah, kalau ada yang tanya mengapa surah Al-Maidah ini dinamakan surah Al-Maidah, ada jawapannya pada ayat 112. Jom kita baca bersama insya-Allah. Tak ingat saya boleh rehat dah hari ni. Alhamdulillah, tapi kena baca juga. Ada banyak sikit. Suara dia parau sikit ya. Parau tak apa Ustaz. Saya ada soalan, beberapa soalan tajwid nak tanya pada Ustaz Amir ni. Kita baca dulu Ustaz. Baca dulu Ustaz. Okey. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 112. Ingatlah ketika pengikut Nabi Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan daripada langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Apa yang dibuat oleh Hawariyun, pengikut Nabi Isa bin Maryam ini, ialah mereka bertanya, boleh tak Tuhanmu, ya, nampak seperti kasar sedikit, tapi sebenarnya ini adalah satu gaya kerana pengikut Hawariyun ini ramainya dari kalangan nelayan, orang-orang yang tidak berapa tinggi status kehidupannya. Tapi dalam masa yang sama juga mereka mengakui bahawa Nabi Isa ini adalah satu utusan Allah yang mulia. Jadi mereka meminta, boleh tak diturunkan ma'idatam minas sama, satu hidangan makanan daripada langit.
Nabi Isa masih lagi mengingatkan kepada mereka pasal ini adalah satu permintaan yang pelik ataupun luar daripada kebiasaan. Ittaqullah, qalat taqullah in kuntum mu'minin. Jika kamu orang beriman, kamu kena bertakwa pada Allah, kerana ini bukan main-main. Ya, kerana ini adalah satu perkara yang besar. Dan mereka menjawab balik bahawa sebenarnya pada ayat 113 itu, kami ni memang nak makan. Pasal mereka memang kurang makanan, mereka memang nak makan, nak menenangkan hati, nak mengetahui kebenaran yang ada, dan juga kami akan jadi orang yang syahidin, yang akan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, ya, yang akan mengakui kehebatan ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah doa Nabi Isa pada ayat 114? Mari sama-sama kita baca bersama dengan Ustaz Amir Rahman, ayat yang penuh dengan pengharapan daripada Nabi Isa, dan doa ini mempunyai tujuan yang tersendiri, ya. Tujuannya ialah ia menjadi kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama aidan, tetapi dalam masa yang sama dia menjadi ayah. Apa maksud ayah? Sebagai satu petanda kebesaran untuk meyakinkan kepada Hawariyun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bersama, dipimpin oleh Ustaz Amir Rahman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا لا أعذبه أحدا من العالمين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 114 itu doa Nabi Isa alaihi salam yang penuh pengharapan, dan dijawab oleh Allah pada ayat 115 dengan satu amaran bahawa jika dah dapat apa yang diminta ini, jangan sampai dikufuri. Pasal siapa yang kufur, Allah akan mengazab dengan azab yang tidak pernah berlaku, kerana mendapat nikmat special, istimewa daripada Allah SWT, memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau kita dapat nikmat dan nikmat dan nikmat daripada Allah, sebenarnya kita kena berjuang, betul-betul yakin keimanan pada Allah, jangan lagi dikufuri, kerana azabnya lebih berbanding dengan orang yang kurang nikmat. Dan kita sambung kembali, berehat sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qadha ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, begitulah bacaan daripada surah Al-An'am daripada Fadil Ustaz Amir Rahman Abbas. Sebelum kita melihat isinya daripada Ustaz Fazrul, saya nak tanya sikit soalan berkaitan dengan Al-Quran ataupun ilmu tajwid kepada Ustaz Amir Rahman lah. Baik, akhir-akhir ini Alhamdulillah kalau kita lihat begitu semarak sekali orang mengajar Al-Quran online di Facebook dan di sebagainya lah platform. Ini satu perkembangan yang baik. Tapi sebelum itu saya nak tanya soalan berkenaan, ada pelajar-pelajar saya juga yang datang belajar Quran di sana. Bila dia belajar Al-Quran dengan guru dia, mungkin guru dia agak bila ajar Quran tu, kalau bahasa kita sebut syadid sikit lah, ataupun bahasa kita keras. Jadi bila dia baca Quran tu jadi macam agak macam melampau sikit. Contoh, kalau baris bawah tu guru dia kata mesti kena senyum. Kalau tak senyum tak tepat. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila baris bawah tu habis ke bawah. Bila baris atas tu mesti ba. Bila baris bawah bi begitu. Sampai terlihat mata dia. Ada cikgu macam tu? Ada. So adakah kita bagaimana belajar ataupun tajwid itu secara umum sendiri, nak mengamalkan tajwid itu dengan bacaan seperti itu, Ustaz? Baik, ya, Ustaz Tirmizi, sidang penonton rahmatullah sekalian. Dia dalam baca Al-Quran ini pun kita tak boleh berlebihan. Ya. Bukan baca Al-Quran sajalah. Apa-apa pun sebenarnya memang kita kena ada satu kesederhanaan. Ya, untuk memberi ruang kepada semua orang boleh menerima Quran itu sebagai satu benda yang semua orang boleh baca. Jadi kalau kita bersangatan dalam beberapa tempat, mungkin akan ada orang yang rasa sukar dan sebagainya. Dan saya nak metik sebenarnya Ustaz Tirmizi, ya, saya cari tadi ada satu pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Al-Qari, ya, seorang ulama yang besar, ya, dalam bidang Quran, ya. Dia kata masalah orang yang membaca Al-Quran dengan ada kesilapan, ya, maknanya semua ada kesilapan, tapi maksudnya kesilapan tu kita dah, Ustaz Tirmizi pun dah bincang, saya rasa ada kesilapan dipanggil khafi dan jali, yang jelas dan yang tersembunyi. Yang jelas itu memang kita tak ada maaf lah, ya, contoh bertukar baris dan sebagainya. Tapi ini disebut tentang masalah lahan al-khata' ni, dia kata kesalahan yang mungkin sikit-sikit. Dia sebut, dia kata fala yatasawwar an yakuna fardu ainun. Dia kata benda ni tidak sampai kepada fardu ain, ya. Contoh ada timbul isu mesti baris bawah i bagi depan u, ya. Ataupun mungkin ada yang mengatakan macam
Contoh kita waqaf, tak kena. Contoh kita siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nafas kita habis, kita pun waqaf sampai batal solat. Dia tidak sampai sebegitu, ya. Dia kata ya tarattab al-iqab ala qari'ihi, ya. Yang sampai seolah-olah kesalahan tu boleh membawa sampai kena punishment pula, kena sampai kena balasan pada kesilapan dia itu. Kerana itu bukan kesalahan yang besar, ya. Lima fihi harajun azim, dia kata, kerana dapat difahami dalam itu ada kepayahan, ya. Bukan semua orang lidah dia macam Ustaz Tirmizi ni, ya, dikurniakan oleh Allah, ya. Lidah tu mungkin sebab diasah daripada kecil, kan, ataupun bukan semua orang ada kefahaman seperti mana Ustaz Fazrul, ya. Tapi kita nak bawa benda tu, kita meminati, kita mencuba, tetapi jangan sampai kita mengata oh mesti sampai macam ni, mesti tahap begini, sehingga akhirnya orang rasa susah, ya, untuk baca Quran. Dan itu satu hal yang lebih penting akan berlaku tuduh menuduh ataupun perasaan tidak seronok, ya. Kita pergi semayang masjid, ada orang jadi imam, kita pun imam ni tak betul ni, tak sah semayang ni, balik semayang semula, lepas tu tak nak pergi masjid, Ustaz, ya. Jadi itu satu musibah yang lebih besar daripada yang kita rasa kita nak tegakkan tetapi kesannya tidak baik. Jadi saya harap pada pencinta Al-Quran, kita sama-sama mencintai Al-Quran, tetapi biar kita kata banyak berlapang dada, kerana kita tengok ulama-ulama besar pun banyak benda yang mereka beri tasamuh atau kelonggaran, yang mana perkara itu kita boleh ambil iktibar, kita beri kelonggaran sedikit kepada perkara-perkara yang boleh dilonggar, tetapi yang ketat tu tetap kita jaga, dia punya prinsipnya. Wallahu alam. Ya, menarik perbincangan ini. Kesederhanaan soalan kita ada bincang ayat surah la taghlu fi dinikum. Rasulullah katalah dalam kesemua, hatta baca Quran kena sederhana, tidak boleh terlalu melampau, tidak boleh ambil. Ada juga yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu pula. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Macam sangat tajwid sangat pula. Kan, jadi kena bersederhana, Ustaz. Ya, bercakap tentang sederhana jangan ghulu dalam agama ini penting. Pasal memang semua orang nakkan yang terbaik, Ustaz, ya. Tapi kadang-kadang terbaik itu jadi melampau baiknya ataupun melampau tidak baiknya, ya. Dan perbincangan kita dalam surah Al-Maidah, Allah pasangkan ghulu itu dengan mengikut hawa nafsu, kan. Jadi apakah tanda hawa nafsu dan dhal itu adalah kerana kita tidak berdasarkan kepada al-haq yang ada dalil, ya. Dalil itulah yang perlu kita rujuk bersama. Bagi tuan-tuan cari cikgu, ya, dan macam saya pun kena cari cikgu juga, ya. Ustaz Tirmizi, Ustaz, ya, kita masih lagi saling rujuk-merujuk antara satu sama lain, kerana dia bila orang boleh jadi ulunya, Ustaz, ya, kadang-kadang bila dia rasa dia buat pendapat seorang, dan tak nak rujuk kepada kitab ke, tidak mahu rujuk pada cikgu lain, ataupun cikgu tegur pun dia rasa pasal itu antara perkara yang dibongkar di dalam surah Al-Maidah. Sebenarnya Allah bercakap tentang golongan Yahudi dan Nasrani. Itu satu perkara orang yang rosak cara berfikir dia itu, kerana dia rasakan bahawa orang Yahudi the chosen one ataupun the chosen group, dia saja yang terpilih, orang lain tak betul. Kan, itu bahaya tu. Dan kalau Nabi orang Kristian pula, dia kata bahawa Nabi Isa itu the chosen one yang perlu diangkat menjadi Tuhan. Jadi cara orang yang bawah mengagungkan orang atas jadi orang Kristian. Orang yang satu kaum, satu kumpulan rasa diri bagus, orang lain semua tak bagus, jadi Yahudi. Jadi kita berada di tengah-tengah, kita adalah umat wasatan. Jadi wasatiyah itu sampai dalam bahagian bacaan juga, maksudnya. Maksudnya jangan disusah-susahkan sangat, tapi jangan dimudah-mudahkan. Asasnya ilmu kebenaran yang kita belajar. Dan apa yang Ustaz baca sebentar tadi, surah Al-An'am ini, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard, Allah mencipta, kita puji Allah mencipta langit dan bumi ini, wa ja'ala dhulumati wan nur, ya. Allah menjadikan gelap dan juga nur. Apa maksudnya? Gelap ini Ibn Abbas menyatakan sebagai kufur, dan nur ini adalah merujuk kepada cahaya iman. Jadi dalam semua perkara ada cahayanya, Ustaz, ya. Belajar tajwid, baca pun ada nurnya. Bukannya rasa macam nak buat teori-teori baru, kita main buat saja. Khawatir itu adalah zulumat yang mencederakan masyarakat dan akhirnya orang stres, Ustaz.
kan, orang stres ke arah situ. Baik. Jadi ayat 1 2 3 ini memulakan surah Al-An'am, dan apakah isi daripada ayat 1 2 3 ini? Ketauhidan pada Allah. Inilah intipati daripada surah Makkiyah, surah yang penuh dengan motivasi keimanan. Kalau tuan-tuan rasa lemah semangat dalam hidup, baca surah-surah Makkiyah, salah satunya surah Al-An'am ini. Dan beza surah Al-An'am dengan surah selepas ini, surah Al-A'raf, ialah surah Al-An'am banyak bercerita tentang ayatillah ataupun alaillah, kebesaran-kebesaran Allah untuk kita menambah tauhid. Tetapi dalam surah Al-A'raf banyak kisah bercerita tentang ayyamillah, ya, hari-hari Allah menolong orang beriman dan juga mengazab kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi bila kita satu dah nampak pada matahari bulan ini, kita bertambah yakin ketauhidan. Tapi dalam hidup kita ada masa kita pernah ditolong oleh Allah. Kita perit sangat hidup, tiba-tiba ada solusinya. Itu adalah namanya ayyamillah, hari-hari Allah tolong kita, maka itu juga akan menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat, ada orang-orang yang mengolok-olokkan Nabi kerana membawa ayatillah pada ayat nombor 5, dan pada ayat yang ke-6 itu Allah menyatakan suruh perhatikan kepada orang-orang yang telah dimusnahkan kerana mereka ini tidak mengambil panduan, malah mereka itu diazab kerana apa? Kerana istilahnya bidhunubihim, ya, kerana dosa mereka. Jadi ini sebab perkara yang perlu kita beri perhatian dalam ayat yang ke-6. Mungkin kita baca bersama dengan Ustaz Amir Rahman untuk kita jelas bahawa sebenarnya dosa adalah salah satu sebab orang-orang terdahulu diazab. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita ada kepayahan, itu adalah ujian sebenarnya yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 6 bersama dengan Ustaz Amir Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-6. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal umat itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, iaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka kerana dosa-dosa mereka sendiri dan kami ciptakan umat yang lain setelah umat mereka. Inilah satu seruan daripada Allah Subhanahu taala dalam surah Al-An'am ini. Juga ada seruan untuk kita berjalan, Ustaz, ya,
berjalan, memerhati. Sekarang ni memang susah sikitlah kita nak berjalan jauh-jauh, tapi tak apalah ya, kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah beri balik kita kesempatan, kerana orang-orang musyrik Mekah itu mereka berjalan juga. Mereka berjalan pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Palestin itu, tetapi mereka jalan tu untuk berniaga je Ustaz. Ya, Allah kata kalau pergi berjalan tu qul siru fil ard, dalam halaman yang ke 129 ayat 11 nanti kita baca ya insya-Allah. Tapi kena thummanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kena perhatikan kepada orang-orang yang mendustakan, cari ya betapa benda ini real, benda ini betul-betul berlaku, bukan main-main, bukan baca Quran oh okey begitu saja, bukan. Ia adalah sesuatu yang betul. Kalau kita pergi ke mana, kalau kita pergi ke Jordan contohnya, kawasan Biladus Syam, kawasan sana tu, ataupun kalau kita pergi ke mana Ustaz, kalau ke Mesir pun masih lagi ada tinggalan-tinggalan. Allah kekalkan lagi mumia Firaun itu agar kita tahu bahawa Allah itu memang betul. Ya, setengah orang dia mungkin kata macam okeylah kan, ini okey betul, tapi dia tak cukup rasa di dalam hati. Jadi Allah kata bukan sekadar duduk di dalam rumah masing-masing. Sekarang ni kita duduk dahulu ikut SOP, tapi kita doakan tuan-tuan ada ruang nanti dengan Ustaz Amir Rahman ke Ustaz ya. Kita kena, Ustaz dah sampai ke negeri mana Ustaz? Di luar negara. Banyak dah kot. Adalah 2-3 kan. Tapi Mesir saya tak sampai lagi. Tak sampai Ustaz ya. Kita kena pergi Ustaz. InsyaAllah. Untuk Ustaz Tirmizi dah biasa kat sana kan. Kalau pergi ke apa nama Jabal yang tempat Nabi Musa tu? Tursina. Tursina ya. Ustaz dah panjat ke atas ke? Orang lain dah panjat dah. Orang lain. Kita pergi kat bawah, kita makan minum kan. Tapi poinnya ialah apa? Kita melihat kepada semua itu untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah SWT. Okay? Jadi sebenarnya pelancongan bukan satu perkara yang tidak dipandang di dalam agama ya. Malah lebih mungkin pengalaman Ustaz Tirmizi macam mana Ustaz? Ya, alhamdulillah saya tak ada pengalaman apa Ustaz. Tapi nak ceritanya begitulah. Nak tanya sikit pada soalan pada Ustaz Amir Rahman kita ni. Betul lah dia ada ni. Betul lah. Sekarang ni kalau kita lihat platform online ni begitu banyak sekali. Jadi semua orang dapat ruang. Tekan butang live je boleh mengajar Quran. Jadi kalau kita tengok ilmu itu ada satu amanah. Prinsip saya tak suka nak cari kesalahan orang. Kalau orang kata Ustaz dengarlah ni ada kesilapan, saya tak suka nak dengar. Takut kita saja nak cari kesalahan orang. Tapi bila dengar betul Ustaz. Wa amanahum min khauf. Okey, amanah ni mak asli ya, amanah. Saya kata macam mana nak buat kalau macam ni ya. Jadi saya lihat semua orang ini boleh mengajar. Cuma itulah ilmu amanah. Bila follower ramai mengikuti kelas pengajian tersebut, kadang-kadang banyak persoalan-persoalan timbul. So saya nak beritahu tanya Ustaz Amir, apakah perlu persiapan perlu ada pada seorang guru yang nak mengajar pada anak-anak murid? Ya, sebagai seorang guru yang kita kata mursyid lah, memanglah sepatutnya dia bila dia melangkah untuk mengajar tu, pertamanya bukan mesti dia sudah mempunyai banyak ilmu ya, tetapi dia dah ada sedikit sebanyak ilmu yang dia perlu kongsi atas rasa tanggungjawab, kongsi dengan orang ramai. Tetapi kita kena ingat bahawa seperti mana yang disebut tadi, bukan kerana dia telah banyak ilmu baru dia berkongsi. Walaupun ilmunya sekadarnya, tapi dia berkongsi. Maksudnya apa? Maksudnya dia sebagai guru, dia mesti ada lagi satu proses pembelajaran. Sepanjang hayat tu kena ada bagi dia. Seperti mana orang-orang yang datang belajar dengan ustaz atau mana-mana guru ini, guru itu sendiri pun mesti ada proses pembelajaran sepanjang hayat dengan orang-orang yang boleh dijadikan rujukan. Setidak-tidaknya mungkin ada rakan-rakan ya, yang sama yang boleh membantu mengawasi kita ya. Sebab kita tak nak macam akan Quran ni jadi timbul perkara-perkara yang menyusahkan ya, meresahkan ya. Macam kita sebut tadi, tak pergi semayang kerana tak percaya pada imam dan sebagainya. Hatta kalau kita tengok Ustaz Tirmizi, saya nak share sikitlah ya. Ada beberapa syekh yang saya pernah bertanya, dia kata dalam solat ni kita ada sedikit kelonggaran berbanding kita bertalaki ya. Mana kita talaki, contoh kita nak sebut betul ra, shin dan sebagainya. Tapi waktu solat kita tidak sesyadid, kita kata se-strict itu. Kerana apa? Sebabnya yang pertama, waktu kita solat, kita baca Quran, tak ada orang nak tegur kita. Waktu kita belajar, ada syekh akan tegur, okey, sebutan huruf. Waktu kita seorang-seorang, itulah kita berhadapan dengan Allah atas kapasiti ilmu kita, itulah dia yang pertama. Yang kedua, seperti mana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
wattaqullaha mastata'tum. Kita buatlah dengan apa yang sekadar yang termampu oleh badan kita, maka kita persembahkan yang terbaik pada Allah Taala. Jadi kalau kita faham itu, Quran ni tidak jadi sebab untuk kita rot atau berbalah dengan orang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah yang kita doakan agar dengan Quran ini kita bersatu, berada pada tali Allah, dalam masa yang sama kita menjaga amanah ini, kerana amanah ini juga datang daripada Allah Subhanahu taala. Moga Allah kuatkan tauhid kita, dan kita berdoa bersama dengan Ustaz Amir Rahman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin man falaqatil anwaru illa bidhatih. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا مطرودا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Terus kita berpegang kepada tali Allah, kepada Al-Quran. Makin kita membaiki dengan amanah yang ada, mengajar dengan amanah ilmu yang ada, agar semua masyarakat kembali kepada Al-Quran, terus bersatu, beramal, sehingga kita diizinkan rahmah oleh Allah menuju ke syurga nanti. Inilah kesedaran dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran, satu usaha platform tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera, dan dalam masa yang sama sumbangan tuan-tuan akan digunakan untuk menghasilkan program-program pendidikan berteraskan kepada Al-Quran. Bertemu kembali kita pada jam 5 petang, pada jam 11 malam dan juga pada jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita mengucapkan ribuan terima kasih pada semua agar terus berjaya bersama Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.